A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya buka majlis kuliah online pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada hari ini untuk kuliah online secara mingguan, di mana hari ini insyaAllah kita akan membincangkan tajuk, di mana tajuk yang pertama memahami jenis-jenis sihir akan disampaikan oleh Ustaz Sinar Ruqyah, dan di mana tajuk yang kedua perbezaan antara sihir dan juga saka akan disampaikan oleh saya insyaAllah. Alhamdulillah, cuma saya mohon maaf semalam saya mendapat arahan sikit untuk pergi ke Putrajaya. So semalam saya tengah malam semalam sebelum maghrib saya dah bergerak ke Putrajaya, so saya tak sempat lah nak online semalam. So Alhamdulillah petang tadi pun saya baru sampai Kuantan semula lebih kurang dalam pukul 7 petang. So agak rushing sikit. So Alhamdulillah InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung kuliah mingguan kita pada malam ni. So tanpa saya membuang masa dengan lebih lanjut, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar untuk memulakan sesi kuliah yang pertama, iaitu memahami jenis-jenis sihir. So saya serahkan kepada Ustaz Sinar. Terima kasih Coach. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Suara Ustaz agak slow Testing suara, boleh dengar? Sudah okey. Okey. Dan Coach sudah rekod? Dah tekan rekod lah Coach. Okey. Jika telah direkodkan, kita mulakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi pada malam ini majlis ilmu kita. Saya akan buka slide. Malam ini kuliah pertama kita adalah berkenaan siri memahami sihir, iaitu memahami jenis-jenis sihir. Pertama, memahami jenis sihir ini berdasarkan buhul, cara melakukan dan tujuan sihir. Iaitu kita cuba memahami bagaimana sihir berlaku. Kuliah kita pada kali ini ialah berkenaan memahami sihir. Kita akan melihat jenis-jenis sihir dari sudut media sihir itu, atau juga disebut buhul sihir, cara sihir itu dibuat, dan juga dari sudut tujuan sihir dilakukan. Pembagian jenis-jenis sihir ini ada banyak berdasarkan siapa peruqyah yang mengajar berkenaan bab sihir ini. Dalam kuliah ini dibentangkan sebahagian jenis sihir berdasarkan pembahagian yang dibuat oleh peruqyah berpengalaman seperti Dr. Sa'ad Said Ahmad Abdu, dan juga pembahagian oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Dalam kuliah ini juga akan dijelaskan sama ada rawatan sihir berbeza mengikut jenis sihir atau sama sahaja rawatan, tidak ada perbezaan. Mula
kita akan lihat jenis sihir berdasarkan buhul ataupun media sihir. Buhul ni ada banyak makna. Di dalam surah Al-Falaq, surah ke-113, buhul itu bermaksud uqad, iaitu simpulan atau ikatan. Buhul juga bermaksud alat, benda atau medium yang digunakan oleh tukang sihir untuk melakukan ritual sihirnya. Ada masa buhul juga dinamakan tilasam. Dalam bahasa Inggeris disebut talisman. Kadang-kadang kita, masyarakat kita di Malaysia tidak berapa faham buhul ini. Sebab bahasa buhul ini, bahasa yang popular di Indonesia, sebenarnya biasa digunakan juga. Kalau kita baca kitab-kitab agama yang ada di Malaysia, tulis dan diteruskan Malaysia, benda sihir ini, media sihir ini juga dinamakan buhul. Setelah kita mengetahui apa maksudnya buhul, jadi kita akan lihat jenis sihir ini boleh dikategorikan berdasarkan lokasi buhul. Dan lagi peserta dapat faham lebih lanjut sekiranya peserta ada ikut kuliah-kuliah yang lalu berkenaan tajuk sihir, contohnya rukun-rukun sihir, baru akan lebih mudah faham. Cuma kalau tidak terikut yang tajuk kuliah yang lalu, mungkin bolehlah nanti ulang kaji dengan melihat kuliah online tersebut melalui YouTube. Sekarang kita kembali kepada jenis-jenis sihir berdasarkan lokasi buhul. Dia boleh dikategorikan atau dibagikan kepada 3 jenis. Pertama, dinamakan sihir dakhili, iaitu buhul berada dalam tubuh manusia. Kedua, dinamakan sihir khariji, iaitu buhul berada di luar tubuh manusia. Dan ini ada kita sebagai contohnya daripada hadis Nabi, di mana Nabi terkena sihir dan Allah turunkan malaikat pengajar Nabi cara merawat diri yang terkena sihir dengan membaca Al-Falaq dan An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Selepas itu Nabi diberitahu melalui malaikat bahawa buhul sihir itu ada tersimpan di satu telaga. Itu buhul berada di luar tubuh manusia, contohnya. Yang ketiga pula dinamakan sihir mustarak, yang bermaksud sihir luar dalam ataupun gabungan. Buhul itu ada di luar, ahli sihir meramu buhul sihir, meramu ilmu sihir santaunya di rumahnya. Dan selepas itu jin yang bertugas membawa pula sebahagian ramuan-ramuan itu terbang, bawa ke tempat mangsa, dan sihir itu pun dimasukkan ke dalam tubuh mangsa dengan berbagai cara, melalui tiupan nafas, selangkah, air sihir yang dipercik di depan pintu rumah, depan pintu kedai dan sebagainya. Sihir ini juga dinamakan sihir manfuk. Kenapa nama-nama ini diceritakan, disampaikan pada kuliah ini? Supaya orang yang tidak biasa dengan nama-nama ini, suatu masa sekiranya dia ikut kursus atau dia dengar di orang bincang, dia menonton di YouTube, bila disebut dakhili, khariji, mustarak, dia tahulah sebenarnya
penceramah tu mengatakan tentang apa. Tidak payah lagi ulang-ulang cari orang tanya. Orang tanya, dah tahu. Apabila katakan Ustaz Muhammad Faizal, Ruqyah dari Indonesia, dalam videonya dia memberi ceramah, dia kata sihir dakhili. Dah tahu dah apa tu maksud dia. Tidak lagi tertanya-tanya, sebab tanya orang tidak ramai orang yang tahu tentang istilah-istilah ni. Jadi sekarang diajar. Jadi beruntunglah orang yang hadir pada malam ni dapat belajar istilah-istilah ni. Penting diketahui, terutama orang yang berminat belajar ruqyah untuk jadi pandai meruqyah diri sendiri, keluarga sendiri. Dan satu hari mungkin dia ingin ajar kepada anak dia, kepada anak saudara dia, kepada rakan-rakan sekerja. Jadi dia kena perlu tahu ilmu ni. Supaya dia tidaklah tengah apabila orang sebut sihir dakhili. Kalau tidak pernah belajar, sedangkan berminat. Lepas tu dia ulang-ulang tidak berkembang sebab dia tidak belajar istilah-istilah ni. Jadi belajarlah istilah ni sekiranya ingin belajar sistem menuntut ilmu. Kalau nak baik saja, tidak perlu belajar istilah-istilah ni. Cari siapa ruqyah yang benar, bukan dukun. Mintalah rawat. Tapi untuk kuliah ni kita menuntut ilmu. Okay, seterusnya, sebelum saya bermula, saya tutup dulu video sekejap. Ada saya ingin buat dalam beberapa saat ni. Lepas tu saya akan muncul semula di skrin. Kita mulakan. Terusnya, sihir juga boleh diklasifikasikan, boleh dibahagikan kepada jenis-jenis berdasarkan cara tukang sihir itu melakukan sihir. Seperti yang diajar oleh Dr. Saad Said Ahmad Abdu, ada lebih kurang 7 cara. Klasifikasi sihir ini berdasarkan 7 cara. Dan ini biasa sebenarnya kita tahu di Nusantara, di Malaysia, Asia Tenggara, kita tahu nih cara-cara ni kita selalu dengar. Cuma istilah dia dalam ilmu ruqyah, apakah istilah dia yang jarang kita tahu. Sekarang kita belajar cara-cara itu, apakah nama sihir itu, istilah dia. Okey, jadi pertama disebut sihir al-ma'qul, iaitu sihir itu melalui makanan. Diletaklah sihir itu, mungkin di ramuan-ramuan dibuat, lepas tu dibubuh di makanan atau dibubuh di minuman tanpa disedari oleh mangsa. Apabila mangsa makan dan minum, ni kita makanan dulu, sihir al-ma'qul. Bila dimakan, terkenalah ada sihir tu. Media sihir atau buhul tu masuk ke dalam tubuh sakit. Mungkin cara mengingatnya, al-ma'qul ni bermula dengan huruf M. Jadi makanan bermula dengan huruf M. Sihir al-ma'qul adalah sihir melalui makanan. Kedua, yang kita minum pula. Sihir itu diletak di minuman kita. Hampir sama dengan yang kategori pertama. Namanya sihir ini sihir al-mashrub. Bermula dengan M, mashrub, dia adalah sihir minuman. Minuman pun bermula dengan huruf M. Yang seterusnya, sihir al-masmum, itu sihir melalui wangi-wangian atau dihirup. Yang antara yang popular di Tenggara ni,
sihir tu dibaca-baca sesuatu pada minyak wangi, jejaka memakai minyak wangi itu untuk mengharapkan si wanita jatuh cinta. Sihir percintaan, mahabbah, jatuh cintalah kepada orang yang melakukan sihir wangi-wangian ini. Terusnya dikatakan dinamakan sihir madfum. Madfun yaitu sihir ini ditanam. Mungkin sudah dibuat ramuan, dibuat macam contohnya diikat-ikat kayu, dibuat dalam bentuk pocong, lepas itu ditanam di kuburan. Ataupun ada tidak ditanam di tanah pekuburan, mungkin dibuang ke dasar laut. Jadi ini sihir madfun. Seterusnya sihir marsus, sihir yang disiramkan atau ditaburkan. Ada orang melakukan sihir, baca sihir ke atas air, air itu dipercikat di laluan pintu utama rumah ke, pejabat ke, kedai ke, sehingga pemilik kedai jadi sakit, kedainya jadi tidak ramai orang hadir datang, orang sangka tutup sahaja, begitu. Yang disiramkan, yang biasa berlaku di Asia Tenggara ni, di Malaysia, Indonesia, Brunei. Biasa sihir-sihir ini biasa berlaku, cuma kita tidak tahu apa namanya. Sekarang hari ini kita belajar namanya rupanya sihir, namanya sihir marsus. Terusnya sihir al-mu'allaq, yaitu sihir yang digantungkan. Contohnya seorang lelaki pergi jumpa bomo, dia ingin kenakan ilmu pengasih, memuja seorang jiwa, seorang perempuan agar cinta kasih kepadanya, diberilah satu jenis minyak di dalam botol, dan bomo tu, dukun tu ajarlah agar botol tu diikat di ranting kayu, ranting pokok. Setiap kali ditiup angin, bergoyang-goyang botol kecil tu yang diikat di pokok, si wanita yang ingin dikenakan sihir itu akan merasa resah, rindu kepada orang yang mengupah tukang sihir itu melakukan sihir. Sebab itu sebagai satu contoh. Ada juga tulisan dibuat macam azimat, tulisan-tulisan simbol, lepas tu di stapler, diikat, dikepak burung merpati. Lepas tu merpati itu diterbangkan. Itu juga masuk dalam kategori sihir al-mu'allaq, sihir yang digantungkan. Yang terakhir, sihir manfuk, itu sihir yang ditiup. Kalau di Malaysia, popular dengan istilah santau angin. Di Indonesia terkenal dengan istilah santet, santet yang dari jauh dengan tiupan dari tukang sihir membuat ramuan-ramuan, dia pecahkan kaca, dia taruh racun dalam satu mangkuk khas. Lepas tu dia tiup, dia hembus. Benda sihir itu dia tidak terbang sendiri sebenarnya. Ada jin yang telah ikat perjanjian dengan tukang sihir itu yang mengangkat benda itu, dijadikan dalam bentuk di alam gaib, dalam bentuk mungkin getaran, lepas tu dia bawa ke tempat mangsa. Setelah sampai ke tempat mangsa, baru atau dimasukkan ke dalam tubuh mangsa, barulah benda tu jadi semula dalam bentuk fizikal. Itu cara dia, secara ringkas. Oke, seterusnya ada pula pembagian sihir ini dibuat berdasarkan tujuan sihir itu dibuat atau kesan yang berlaku dari akibat sihir tersebut. Pembagian ini biasa dibuat oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Dia tidak terhad kepada katakan 10 jenis, dia banyak. Tapi yang diberi contoh selalunya ada 10 yang utama. Sebenarnya dia banyak lagi, tapi yang selalu diberi contoh ada 10 yang terkenal.
yang selalu dibuat oleh tukang sihir. Yang pertama, sihir tafrik ataupun sihir pemisah. Dalam bahasa Inggris disebut sihir of separation. Memisahkan suami isteri, jadi bergaduh, bercerai. Terus orang yang membuat sihir itu pergi mengawini wanita yang diceraikan. Atau menjadikan seseorang itu dibenci oleh ahli keluarganya. Terasa terpisah dari keluarganya. Ataupun seorang tu perniagaan dia asyik rugi saja. Macam seolah-olah dia terpisah daripada perniagaannya. Tidak menjadi-jadi perniagaan. Jadi ini dikatakan sihir tafrik pemisah. Dan ini ada dalilnya dalam Al-Quran ayat ke-102 surah Al-Baqarah. Seterusnya disebut sihir tiwalah. Juga dinamakan sihir mahabbah. Hindustan pun sebut mahabbah. Yaitu sihir cinta. Kalau di Sabah dikenali dengan istilah yang popular, pugai. Sihir pengasih. Di Sabah dikatakan namanya pugai. Atau dalam bahasa Inggris, sihir of love. Seterusnya, sihir takhil. Mengelabui pandangan mata. Ataupun sihir of false appearance. Kita nampak sesuatu, tapi hakikatnya tidak berlaku sesuatu itu. Kita tengok bulan berbentuk 4 segi. Sebenarnya bulan itu tetap bulat. Tapi sihir mata kita nampak 4 segi. Ada orang terkena sihir dan nampak muka orang, muka binatang. Badan manusia, muka binatang. Sebenarnya orang lain nampak muka tetap muka manusia. Tetapi orang tersihir itu nampak binatang. Dan sihir ini kalau tidak dirawat, dia boleh masuk ke peringkat jadi sihir gila. Dan sihir ini pernah berlaku di zaman Nabi Musa. Apabila Nabi Musa dicabar oleh ahli-ahli sihir Fir'aun, mereka melontarkan tongkat mereka dan pandangan mata Nabi Musa tersihir dan dia nampak seolah-olah tongkat-tongkat itu seperti ular. Sebenarnya tetap dia tongkat, tapi pandangan mata Nabi Musa disihir dan nampak seperti tongkat. Sehinggalah Nabi Musa mendapat wahyu untuk melemparkan tongkatnya sendiri dan tongkatnya menjadi ular yang sangat besar yang makan tongkat-tongkat tersebut. Dan ahli sihir pun jatuh lutut dan bersujud dan menyendari bahawa Nabi Musa memang Nabi membawa risalah kebenaran, risalah Islam. Sebab mereka tukang sihir, tahu trik-trik sihir ni, ilmu sihir. Tapi apa yang mereka nampak, betul-betul tongkat menjadi ular, hakikat. Bukan sekadar mengelabui pandangan mata. Memang mereka nampak memang ular tu adalah ular yang betul. Yang makan. Jadi di sana, itulah mereka kalah. Sihir kalah dengan mukjizat. Dan kena ingat, mukjizat yang ada sampai sekarang ni, mukjizat lain dah tak ada lagi wujud. Bulan terbelah dua, sekarang tidak ada lagi bulan terbelah dua. Tongkat Nabi Musa menjadi ular, sekarang tidak wujud. Tapi ada satu mukjizat yang ahli sihir pun tidak boleh kalahkan, yang wujud sehingga sekarang, yaitu kitab Al-Quran. Yang ada sampai sekarang, kita boleh baca ayat Al-Quran, itu adalah mukjizat. Dan boleh mengalahkan tukang sihir. Dan apapun jenis sihir. Cuma kita perlu belajarlah berilmu bagaimana menggunakan ayat Al-Quran ini sebagai ruqyah. Seterusnya, sihir junun. Ataupun dalam bahasa Malaysia, sihir membuat gila. Atau dalam bahasa Inggris, sihir of lunacy. Orang tu akan jadi gila. Kena tekanan mental, depression, anxiety, sampai satu peringkat
Kalau sihir itu tanpa kuat, dia akan jadi gila. Jalan di khayak ramai, bogel-bogel, cakap sendirian. Jadi ada orang gila bukan karena gila kadar sakit biasa, sakit mental, tapi karena akibat sihir. Seterusnya, sihir al-humul, yaitu sihir pembuat kelusuhan. Bangun pagi walaupun tidur cukup, tetap rasa lenguh, otot lenguh. Umur masih muda, baru 30 tahun, tapi dah lenguh macam orang pencen, otot sakit, nak tidur malam pun sukar. Asyik rasa badan lenguh saja. Bersenam pun lenguh, berehat pun lenguh, tidur sampai 7 jam pun bila bangun lenguh. Ini namanya sihir membuat kelusuhan. Rasa penat sahaja. Dalam bahasa Inggeris disebut sihir of lethargy. Seterusnya sihir al-hawatif, iaitu mendengar suara panggilan. Terdengar orang sebut nama kita, terdengar bunyi itu bunyi ini, orang lain tidak dengar, kita terdengar. Dalam bahasa Inggris, sihir of hearing voices, sihir mendengar suara panggilan atau suara. Dan sihir ini kalau tidak dirawat boleh menjadi sihir gila, junun. Orang itu boleh jadi gila. Seterusnya sihir marad, sihir pembawa penyakit. Dalam bahasa Inggris, sihir of illness. Penyakit itu bermacam-macam. Ada orang kena kanser, selama ini dia sehat, aktif, selalu berjogging, ujung minggu selalu pergi trekking, jungle trekking, selalu berbasikal, selalu naik motosikal, selalu bersenam. Tiba-tiba buat medical check up, didapati kena kanser dan terus pergi stage 4. Ada kemungkinan sihir. Jadi sebab sihir ini yang mengakibatkan sakit banyak berlaku. Dia bermacam sakit, ada sakit kepala, ada sakit perut kembung dan mengembung lalu pecah. Ada sakit lumpuh, ada muntah darah, ada kanser dan berbagai macam. Ini dalam kategori sihir marad, sihir yang membawa penyakit. Okey, seterusnya sihir an-nazif atau sihir pendarahan. Iaitu dalam bahasa Inggeris bleeding following menses, iaitu selalu berlaku kepada wanita. Dia ada pendarahan dan dia bukan pendarahan head, sepatutnya dia datang head cuma katakan 7 hari, 5 hari. Tapi ini 1 bulan penuh pun dia macam seperti seolah kena head, datang head saja. Tidak pandai berhenti-berhenti. Itu namanya sihir pendarahan. Biasanya berlaku kepada wanita, tidak kepada lelaki. Sebab lelaki tidak datang haid. Jadi itu dinamakan sihir an-nazif. Dan kadang-kala sihir ini berlaku, bila berlaku setiap bulan hampir datang haid saja. Mungkin ada 1-2 hari saja yang tidak datang haid. Jadi menjejaskan rumah tangga. Sebab suami isteri ingin berhubungan batin tidak dapat. Sebab asyik terasa macam datang haid ya. Dia dapat menjalankan hubungan batin. Jadi menjadi tekanan kepada suami isteri. Contohnya. Tujuan sihir tersebut. Dan seterusnya sihir ta'til al-zawaj. Iaitu sihir menghalang pernikahan. Sihir of impending marriage. Orang nak kahwin tak jadi, kahwin tak jadi, kahwin tak jadi. Bertunang lepas tu putus. Ada saja dan nak kahwin pilihan sendiri bukan paksaan. Pun tidak. Mungkin dia terkena sihir
penghalang perkawinan. Sebenarnya sihir robat. Sihir robat ini menghalang persetubuhan. Sebenarnya dia sihir menghalang ni ada banyak jenis. Yang popular dia menghalang persetubuhan. Bila suami isteri ingin bersetubuh, tidak jadi. Maaf, mungkin suami yang burungnya tidak hidup-hidup. Layu. Tapi bila tidak berdengan isteri, segar bugar, power. Tapi bila bersama isteri, ada dengan isteri dalam bilik, walaupun dah minum pil Viagra, tidak juga. Ada pula si isteri yang jadi masalah. Bila suami mendekati, si isteri menutup rapat pintu. Tidak mau didekati. Isteri rasa takut, menggigil atau marah. Dan macam-macam. Ada tu, apabila berdekatan, si suami nampak muka si isteri, hodoh, macam pontianak. Isteri nampak muka suami, hodoh, seperti monyet. Dia ada berbagai bentuk. Tapi tujuannya satu, iaitu menghalang persetubuhan. Malah ada jenis sihir menghalang persetubuhan ini, apabila suami isteri ingin bersama, minta maaf, tidak jumpa kemaluan isteri. Tidak ada, nampak terasa kulit saja, tidak ada kemaluan. Ada berlaku. Sihir ini ada berlaku di Malaysia, di Sabah, ada di Indonesia, ada. Jadi dia memberi tekanan kepada pasangan suami isteri, boleh jadi bercerai, boleh jadi gila. Terusnya, jadi bila kita tadi belajar istilah-istilah jenis-jenis sihir, apa tujuannya kita belajar? Yang kita kena faham, jenis sihir ada banyak. Dia bukan terhad kepada 7 jenis cara melakukan, 10 tujuan sahaja atau 10 tujuan saja. Apa yang diberikan itu sebagai panduan, supaya kita faham, ada panduan untuk kita buat penilaian. Kita kena sihir ke, kemungkinan kita kena sihir. Tapi sihir ini ada banyak, ada variasi, ada gabungan dan sebagainya. Jadi janganlah kita tahu berpikir, mesti mau tengok tu sihir tu masuk kategori mana. Dia ada berbagai. Contoh sihir penyakit sendiri. Penyakit boleh berbagai. Lumpuh, muntah darah, buta, kanser. Macam ada satu tu di daerah kami di Keningau. Ada seorang peruqyah muda. Dia dipanggil ke hospital. Orang tu dia review di hospital sebab dia dah lebih setahun buta. Sebelum tu dia tidak buta. Dia bukan buta kerana kemalangan jalan raya dan sebagainya. Dia datang, dia dari Quranic Healing Sabah. Dia alumni Quranic Healing Sabah. Dia ke hospital, dia baca ruqyah. Hari itu dia baca ruqyah, hari itu juga orang tu dah boleh nampak. Dan dia ada sapu, minta orang tu guna, ada satu minyak bidara kalau tidak silap atau habatus sauda, sapu di kelopak mata, di kening, yang telah dibacakan ruqyah, dia boleh melihat itu hari juga. Dan besoknya dia itu peruqyah muda diminta lagi datang untuk meruqyah, dan orang tu duduk di atas katil hospital. Sedang mereka baca ruqyah, tiba-tiba seperti sesuatu jatuh daripada ceiling. Di hospital, bukan rumah orang. Sesuatu jatuh, kena di tilam, tempat tilam atau tidur tu, terus macam melompat benda tu, jatuh ke lantai. Apabila mereka tengok, rupanya ada bungkusan kain. Dibuka bungkusan kain tu, ada beberapa jenis, ada beberapa barang di dalamnya. Antara dia macam kapas, kalau saya tidak silap, ada darah. Lepas tu ada rantai, seperti rantai gelang atau kalung, dan ada loket berbentuk salib. Allah munculkan, tak perlu dicari. Allah munculkan buhul sihir itu. Buhul sihir itu rupanya dibawa di dalam alam gaib, disimpan di dalam alam gaib. Kita tidak nampak. Tapi dengan bacaan ruqyah saja, kita tujuan memohon Allah sembuhkan pesakit yang buta tu. Pesakit nampak dan Allah sendiri, tak perlu kita cari, Allah sendiri tunjukkan buhul sihir itu.
Dan sahabat saya ini peruqyah muda, kalau saya tidak salah umur dia baru 20-an. Tapi dia punya kehebatan seperti orang yang telah berpengalaman berpuluh-puluh tahun dalam dunia ruqyah. Sebab antara dia mungkin dia ini ikhlas kalau meruqyah orang. Walaupun ada orang bisik kepada saya, bacaan Al-Quran dia tidaklah berapa sempurna. Tapi hati dia ikhlas, Allah berikan kemakbulan kepada kemakbulan daripada bacaannya, daripada doanya, dan menyembuhkan pesakit daripada doa-doa dia. Dan dia ada ambil gambar tu, dia tunjukkan kepada saya di hospital tu. Saya tidak pasti. Kalau dulu saya pernah simpan, saya pasti masih ada dalam handphone saya. Tidak. Kalau ada nanti saya share dalam grup buhul sihir tu yang jumpa. Apabila dibaca ruqyah hari kedua, buhul sihir itu muncul daripada alam gaib ke alam zahir. Nanti saya tunjukkan kalau nanti saya cek di handphone saya, kalau masih ada saya simpan. Jadi contohnya ada buhul sihir yang digantung di ranting pokok. Ini kita lihat ada berbagai bentuk, berbagai jenis buhul sihir ni atau jenis-jenis sihir ni. Ada juga buhul sihir yang diikat pada kepak burung dan burung dilepaskan terbang. Ada buhul yang ditanam di tanah. Ada juga buhul yang dimasukkan dalam kotak dan dibuang ke laut. Di Arab Saudi itu, di Jeddah, siapa pergi umrah biasanya akan melawat Jeddah. Di Jeddah tu tepi laut, dia ada laut, dia tepi laut. Setiap tahun ada polis khas untuk ini, polis khas menyiasat dan menangkap tukang sihir. Dia akan setiap tahun akan pergi ke dasar laut, tepi pantai mereka tu, tepi darat, menyelam, mengeluarkan berbagai buhul sihir ada di dalam. Mereka keluarkan dalam bentuk kotak dan sebagainya. Kalau nak lihat video dia, kalau saya ada kesempatan jumpa link tu, nanti saya post link video tu yang ketua polis khas menangkap tukang sihir, nama dia Syekh Mukbil. Saya tidak pasti kalau ada yang video dorang, macam saya ingat dulu ada video dorang yang di Jeddah, mereka keluarkan dari laut. Sebab banyak orang mengerjakan haji umrah, buat juga benda syirik, buat juga benda sihir. Niat untuk agar orang di kampung jadi kasih sayang kepada si yang membuat umrah tu. Masih terikut-ikut dengan adat istiadat, ilmu-ilmu kuno. Jadi mereka keluarkan daripada laut di Jeddah. Jadi Syekh Mukbil ni antara yang dia ketua polis khas tentang sihir, kesalahan sihir, menangkap orang yang melakukan sihir, dan dia antara ditakutilah oleh sihir, tukang-tukang sihir yang walaupun tahap tinggi. Sebab dia walaupun tukang sihir tahap tinggi, dia boleh tangkap. Dan doa-doa dia pindik-pindik sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubikallimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia baca sebelum dia pergi menyiasat dan menangkap tukang-tukang sihir. Ada cerita di sebalik itu, tapi saya tidak akan panjangkan cerita kisah-kisah beliau, Syekh Mukbil, untuk menyematkan masa. Kita fokus kepada jenis-jenis sihir. Jadi berbagai jenis. Ada yang buhul sihir dimasukkan ke dalam mulut ikan hidup, lalu itu ikan tersebut dilepaskan ke dalam laut. Di YouTube ada biawak. Kesian, biawak tu dilepaskan di padang pasir, tapi mulut dia digam dengan nampak macam gam kasut. Sekali, dan kesian lah, biawak tu tidak dapat makan sebab tertutup. Dijumpai dalam keadaan mati, bila dibelah perut dia, ada tulisan-tulisan, simbol-simbol dalam perut dia. Rupanya buhul sihir itu dimasukkan dalam perut dia, digam, disiksa binatang tu, digam mulut dia dengan gam yang macam gam simen, gam kasut tu, hingga dia tidak dapat buka mulut. Sebab mereka mungkin niat ingin tutup mungkin pintu rezeki
seseorang dengan ilmu sihir begitu, atau mungkin supaya orang tu sukar mendapat jodoh dan sebagainya lah. Adalah tujuan-tujuannya dibuat. Dan ada juga sihir yang bertujuan memisahkan suami istri, ada sihir bertujuan agar seorang diberhentikan kerja, dan memisahkan seorang dari pekerjaannya, memisahkan seseorang dari ibunya. Dulu anak tu disayangi, lepas tu ibu dia asyik marah, jadi benci oleh ibunya, oleh adik-beradiknya. Sihir, ada yang sebut kalau di Malaysia, kalau saya tidak silap, dinamakan sihir palalau. Kalau saya tidak silap lah, dia ada banyak nama. Dia sebenarnya sebagian jauh dengan daripada sihir pemisah. Seterusnya, apakah rawatan untuk pesakit yang terkena sihir? Adakah kita perlu melihat jenis sihir? Okey, sihir jenis A, rawatan dia ada nombor 1. Sihir jenis B, rawatan dia nombor 2. Sihir jenis C, rawatan dia jenis nombor 3. Adakah begitu? Atau apapun jenis sihir, rawatannya tetap sama, baca ayat Al-Quran dengan niat ruqyah. Jadi ada dua pandangan. Sebelum masuk kepada itu, kita masuk kepada topik, iaitu untuk pesakit sembuh, perlukah buhul sihir itu dijumpai? Mestikah kita jumpa buhul sihir itu baru boleh sembuh? Kita masuk, kita lihat bab ini dulu. Jadi untuk bab ini, adakah pesakit kalau nak sembuh perlu cari dan jumpa buhul sihir itu? Maka penerangannya seperti berikut. Bila menjumpai buhul sihir lalu dimusnahkan, itu adalah bagus, itu terbaik. Ini berdasarkan hadis Nabi yang disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid al-Asam. Dan dari situlah hadis itu kisah Allah turunkan surah Al-Falaq dan An-Nas untuk jadi surah yang boleh dibaca untuk rawatan sihir. Hadis berkenan Nabi SAW disihir ada beberapa riwayat. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam satu riwayat mengatakan Nabi mengarahkan sahabat mengeluarkan buhul sihir dan membakarnya. Dalam riwayat lain pula Nabi memberitahu istrinya Aisyah bahawa baginda tidak mengeluarkan buhul sihir dari telaga Zarwan, tetapi meminta sahabat menutup perigi tersebut, telaga tersebut. Dia ada beberapa riwayat. Kesimpulannya, daripada kita lihat tadi, yang ada Nabi dia tidak ambil buhul sihir itu dan dibakar. Menurut satu riwayat, dia tutup telaga atau perigi itu. Jadi kesimpulan kita boleh buat, pesakit masih boleh sembuh walaupun buhul sihir tidak dijumpai dan tidak dimusnahkan. Berdoalah kepada Allah setiap hari tanpa jemu, kerana Allah Maha berkuasa membatalkan sihir walaupun buhul tidak dijumpai oleh manusia. Bayangkan jika buhul sihir itu dimasukkan ke dalam mulut ikan hidup dan ikan hidup itu dilepaskan ke laut dalam. Kita tanya diri kita sendiri, bagaimana kita mencari buhul itu di laut dalam? Kita kena keliling seluruh laut ni, seluruh pelusuk laut, Laut Cina Selatan, Laut Pasifik, Laut Atlantik, kita nak cari, memang tidak dapat. Jadi cara dia tidak perlulah mencari buhul sihir, baca secara ruqyah. Tengok apa tadi contoh saya berikan, apa berlaku? Tidak ada usaha, tidak ada niat mencari buhul sihir. Sahabat saya ini meruqyah seorang pesakit yang telah buta matanya lebih setahun di hospital. So dia kena datang review beberapa bulan, dia kena datang untuk review di hospital. Dia ruqyah, orang tu sembuh sekali ruqyah saja, satu sesi. Esoknya baca ruqyah,
Buhul sihir itu tanpa dicari muncul. Jadi, dan perkara begini selalu berlaku. Tidak perlu kita cari, kita baca ruqyah. Allah tunjukkan buhul sihir itu. Jadi janganlah terlalu obses untuk mencari buhul sihir. Sebab ada orang obses, dia cari buhul sihir. Jin mempermain-mainkan, merasuk pesakit, mempermainkan orang di rumah. Dia kata buhul sihir ditanam di tanah depan rumah. Dikuriklah, tak jumpa. Lepas tu jin yang merasuk tu mengatakan, oh di belakang, di dapur. Kuriklah. Sehingga kan halaman rumah tu hampir semua berlubang, dikurik. Tidak juga jumpa sihir. Ketawa saja jin yang merasuk. Kena tipu. Jadi tidak perlulah kita obses. Ada yang obses tu bila dikatakan buhul sihir itu di lantai. Lantai sudah bersimin. Dipecahkanlah simen tu cari. Tapi tak ada juga. Rugi saja. Pecahkan lantai. Dah cantik dah rumah tu. Ada tiles. Dipecahkan. Tak juga jumpa. Kena tipu saja jin. Jadi tidak semestinya perlu jumpa buhul sihir baru sembuh. Okey, seterusnya. Ini yang tajuk yang saya telajak tadi nak terangkan. Sekarang baru saya terangkan, yaitu persoalan adakah cara merawat sihir, merawat sakit akibat sihir berbeza-beza berdasarkan jenis-jenis sihir yang terkena oleh mangsa. Yang terkena kepada mangsa. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang satu, yang pertama mengatakan perawatan berbeza-beza berdasarkan jenis sihir. Contoh saya bagi, Saat Syed Ahmad Abduh menyarankan makan ikan lele, kalau bahasa Indonesia ikan lele ataupun ikan keli, jika pesakit terkena sihir matfun. Apakah sihir matfun? Sihir yang ditanam. Jika pesakit pula terkena sihir al-mu'allaq, sihir yang digantung, Saat Syed Ahmad Abduh pula menyarankan pesakit makan burung merpati. Berbeza jenis sihir, berbeza pula rawatannya. Itu cara Saat Syed Ahmad Abduh. Ada pula pandangan lain mengatakan rawatan ruqyah sama sahaja walaupun berbeza jenis sihir. Sebagai contoh, pada permulaan rawatan, apapun jenis sihir, sihir tafrik, sihir mahabbah, sihir pugai, rawatan ke atas pesakit tetap sama, yaitu dibacakan ruqyah. Pesakit duduk di hadapan peruqyah baca ayat-ayat Quran, baca ruqyah. Dan juga pesakit diminta minum air ruqyah dan mandi air ruqyah. Apapun jenis sihir yang dia terkena, sihir pemisah, sihir mahabbah, sihir pugai, sihir penyakit, sama sahaja rawatannya. Hanya setelah beberapa sesi rawatan, semakin jelas apa jenis penyakitnya, mungkin barulah ditambah rawatan-rawatan lain. Contohnya, rupanya mungkin punca mangsa itu sakit, pasal hatinya pun ada sakit. Dia suka berburuk sangka kepada orang. Maka ditambahlah cara rawatan, dibagilah dia tazkirah untuk merawat hatinya. Untuk buat tazkiyatun nafs. Merawat hatinya supaya hatinya tidak sakit. Tidaklah hatinya selalu pandang orang serong, pandang orang salah, dia sahaja yang betul. Rupanya disitulah puncanya dia senang terkena sihir. Contoh. Jadi diberilah rawatan tambahan. Tapi sebelum itu sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga sama saja rawatannya. Jika ada tambahan pun mungkin apabila diketahui dia ada penyakit kulit. Daripada sihir itu ada kesan sampingan dia kena penyakit kulit. Maka perawat mungkin menyarankan agar ia membeli minyak zaitun, dibacakan ruqyah ke minyak zaitun itu disapu ke seluruh tubuh. Baru ada tambahan-tambahan setelah dirawat beberapa kali cara rawatan ruqyah yang biasa. Apa melihat jenis-jenis sihir. Jadi begitulah kuliah saya pada malam ini.
ringkas tapi padat, menerangkan berkenaan dengan jenis-jenis sihir. Jenis sihir ini ada banyak dan diberikan contoh-contoh utama dan juga dibentangkan dua perkara tambahan yang penting, yaitu tidaklah wajib kita jumpa buhul sihir baru seorang pesakit boleh sembuh. Berdoa kepada Allah. Allah ingin sembuhkan, kun fayakun. Kalau Allah kata sembuhlah pesakit, sembuhlah dia tanpa buhul sihir itu dijumpai. Dan juga satu lagi topik kita akan lihat, yaitu adakah rawatan sihir ini berbeza-beza. Untuk penyakit sihir, sakit yang menyebabkan sakit jantung, ayat ini dibaca. Untuk sihir yang dia menyebabkan sakit lumpuh, ayat lain pula dibaca. Untuk orang terkena sihir dan dia menjadi gila, ayat lain dibaca. Ataupun tetap sama baca 20 kelompok ayat ruqyah yang selalu dibaca. Itulah untuk merawat apapun jenis sihir. Setelah kita bentangkan tadi secara ringkas tapi padat. Maka dengan ini saya akan tutup slide saya ini untuk kemudian saya serahkan majlis kepada Coach Kamarul Azli. Saya tutup dahulu slide saya ini. Oke, maka dengan ini selesailah kuliah saya berkenaan memahami jenis-jenis sihir. Saya akan sekejap lagi apabila Coach Kamarul berada di screen, saya akan serahkan majelis kita ini. Oke, dengan ini saya serahkan majelis kita ini seterusnya kepada Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Oke, terima kasih kepada Ustaz Sinar. Alhamdulillah. Saya nak setting kamera kejap. Okay, Alhamdulillah, saya akan menguraikan, membincangkan tentang tajuk perbezaan antara jin saka dan juga jin sihir. So, ramai yang ingin tahu perbezaan-perbezaan ni. So, ada beberapa, ni saya ambil nota ni daripada beberapa perawat lain. Okay. So perbezaan antara jin saka dan juga jin sihir. So kita kena faham jin saka tu biasanya datang daripada keluarga atau keturunan. So itu punca yang paling banyak lah. Sedangkan jin sihir ni pula adalah kiriman. Ada somebody yang mengirimkan sihir tersebut. Okay. So biasanya jin saka ni dia sudah bermula sejak sekian lama. Sejak daripada kecil lagi, sejak daripada baby lagi, pesakit tu sudah mula diintai-intai ataupun start diganggu. Cuma mungkin di waktu kecil dia taklah sakit teruk sangat. Biasanya di waktu kecil ataupun masa kanak-kanak, biasanya kita dapat lihat anak-anak tu terlalu hyperaktif, terlalu aktif, tidur diam. Dan anak-anak tu dah mula ternampak-nampak, dah mula nampak-nampak kelibat-kelibat, mula nampak makhluk gaib. So gangguan tu bermula daripada sejak dia kecil lagi. Sedangkan jin sihir tu pula jin yang baru datang. Sebab dia ada bermusuh, ada orang berselisih faham, maka orang tu menghantar sihir. Kita kira dia baru datang lah. Okay. Jin saka ni biasanya akan berpindah kepada orang yang paling rapat dengan tuan dia. So misalnya kalau jin saka daripada keturunan tok nenek, biasanya cucu ataupun anak yang paling dia sayang, anak yang paling dia rapat, itu biasanya tapak jin saka. Ataupun
di saat nenek ataupun ayah kita, mak kita sakit time nak mati tu, anak yang paling menjaga dia, paling kerap menjaga dia, itulah yang menjadi sasaran jin saka. Sedangkan jin sihir ni memang kita kata dituju, dihantar oleh orang yang memang dia ada selisih faham lah, dia ada bergaduh, ada dengki dan sebagainya. Okay. Ada juga kes jin saka dia boleh memilih sendiri tuan dia. Ada juga banyak kes jin saka dia akan pilih. Kalau keturunan tu tuk tu ada anak ramai, biasanya jin saka ni dia akan round habis semua keturunan dia. Kalau kata ada 7 orang anak dia, dia akan round semua 7 orang. Dia akan pilih mana yang lebih sesuai dengan jiwa dia. Jiwa jin dan juga jiwa anak tu biasanya dia akan cari yang sesuai lah. Jin sihir, dia tak kira sesuai tak sesuai. Dia mengikut apa yang telah diperintahkan. So kalau orang yang si pengupah tu dia nak menghantar kepada si fulan, maka jin sihir tu dia memang akan terus datang kepada si fulan lah. Okay, so jin saka juga biasanya dia cenderung mengganggu semua orang, satu keluarga. Misalnya dalam satu keluarga tu ada 7 orang adik-beradik, biasanya jin saka ni dia akan ganggu ke semua, ke 7 orang adik-beradik. Cuma biasanya dalam 7 orang tu ada seorang atau 2 orang yang menjadi tapak utama untuk jin saka tu duduk. So kalau jin sihir ni dia akan seorang je lah. Kalau disuruh untuk mengganggu seorang, dia akan mengganggu orang tersebut sahaja. Kalau jin sihir tu disuruh untuk mengganggu satu keluarga, maka satu keluarga lah jin sihir tadi akan suruh. Kalau jin sihir tu disuruh untuk mengganggu tapak-tapak kedai ataupun pekerja-pekerja kedai, maka jin sihir tadi akan mengganggu ke semua tapak kedai dan juga orang-orang dalam kedai lah. Okay. Jin saka dia akan masuk ke dalam tubuh siapa-siapa yang dia boleh tembus. Okay. So kalau tadi kata ada anak 7 orang, mana yang lebih sesuai ataupun di antara 7 tadi yang mana yang dari segi amalan-amalan zikir dan amalan-amalan harian dia lemah, maka itulah yang jin sihir, jin saka tadi akan boleh tembus dan masuk. Manakala jin sihir dia memang akan attack untuk seorang tu sajalah, orang yang ditujukan tu saja. Okey. Jin saka juga akan berpindah pada seseorang mungkin atas dasar kasih sayang yang mendalam ataupun perjanjian. So banyak kes jin saka ni dia mengaku sayangkan ahli keluarga dia, sebab tu dia nak jaga. Dia dah tengok budak ni paling baik di antara adik-beradik, sebab tu dia jin saka ni nak turun dan nak jaga, kasih sayang lah. Okay. Manakala jin sihir ni dia lebih kepada tujuan yang untuk menyakitkan. Biasanya jin sihir ni tujuan dia adalah untuk menyakitkan, untuk menyiksa yang lebih teruk, sampai tahap berniat untuk membunuh si sakit yang dituju lah. Okay. Pada peringkat awal, biasanya jin saka ni dia akan tertumpu kepada gangguan-gangguan pemikiran dan perasaan. So di peringkat awal ni dia jin saka ni dia akan ganggu emosi-emosi, pemikiran pesakit, pemikiran perasaan dia. So manakala jin sihir pula dia lebih agresif. Okay, dia akan jin sihir ni dia lebih agresif. Dia akan menimbulkan kesakitan yang kuat dan juga biasanya akan mudah menjadi kerasukan, histeria dan sebagainya, sebab dia akan jadi mengamuk dan sebagainya. So gangguan jin saka biasanya menjadikan orang itu mempunyai kelebihan-kelebihan. So biasanya jin saka ni dia akan bagi seseorang tu, orang yang dia turun tu, kelebihan ataupun yang orang kita suka percaya gifted ni, dapat anugerah ni. So kebanyakan kes-kes jin saka ni dia akan ada kelebihan untuk melihat dan nampak jin. Dia akan pula boleh menilik, merasakan sesuatu. Ada juga kes-kes jin saka yang memang kalau bab silat, dia tak belajar silat tapi dia pandai bersilat secara tiba-tiba. Dia tak belajar mengurut, dia tak belajar mengubat. Tapi bila sampai tahap jin saka tu masuk ke dalam tubuh badan dia, dia dengan sendirinya boleh mengurut, boleh mengubat orang. Itu antara biasanya kelebihan-kelebihan. Kelebihan-kelebihan ni akan membuatkan si pesakit tadi merasa selesa
selesa akan kelebihan yang diberi oleh jin. So indirectly pesakit tadi bila dah selesa dan suka kelebihan tadi, boleh nampak, boleh mengubat, boleh bersilat, maka indirectly dia telah menerima jin saka tersebut. Gangguan jin sihir pula biasanya dia akan membuat penyakit-penyakit misteri. Dia akan buat, jin sihir ni dia akan buat penyakit-penyakit misteri, penyakit-penyakit luar biasa, tiba-tiba busung, tiba-tiba perut kembung, tiba-tiba naik kudis, tiba-tiba jadi kulit jadi kering, merekah, berdarah. Okey. Gangguan jin saka biasanya dia tidak menimbulkan gejala penyakit, tapi dia akan memberikan tekanan dalam fikiran dan perasaan. So biasanya dia akan buat si pesakit tadi rasa buntu, rasa serabut, rasa stres, rasa takut yang melampau, anxiety yang melampau, dia rasa malu dan sebagainya. Biasanya dia akan, saya cakap tadi lah, jin saka ni dia ganggu emosi. Okay. Sedangkan jin sihir biasanya dia akan buat bagi jadi penyakit fizikal. Macam cakap tadi lah, busung, tiba-tiba naik kudis, tiba-tiba bengkak, bisul dan sebagainya. Kesan gangguan jin saka itu mencengkam seorang itu dalam keadaan tenang, dan orang lain tidak menyedarinya. Sebab macam cakap tadi, jin saka tadi dia ganggu daripada kecil lagi. So kebanyakan kes pesakit tidak sedar gangguan jin saka tu, sebab daripada awal lagi, daripada kecil lagi dia dah bermimpi baby, dia dah mula boleh melihat dan sebagainya. Sedangkan jin saka dalam keadaan datang diserang lah. Sebab bila ada permusuhan, iri hati, dendam dan sebagainya itu, maka si si pengupah ni dia akan mengupah tukang sihir untuk mengupah dia. Ada juga kes jin saka ni dia tidak sedar dan tidak tahu yang apa yang dia buat tu mengenai tuan dia sendiri. Kadang-kadang dia kata dia sayang, dia suka dan sebagainya tu, dia ingat dia menjaga, dia rasa dia menjaga si pesakit, tapi sebenarnya dia tak menjaga pun. Sebaliknya dia menyebabkan tuan badan tu menjadi lebih sakit. Manakala memang kalau sihir ni, jin sihir dia memang tujuan untuk bagi menyakitkan dan membinasakan lah. Jin saka juga biasanya dia akan tetap kepada tuan dia atau keluarga dia, keturunan dia. Biasanya ini yang menjadi penjaga keluarga. Biasanya dia akan tetaplah pada susul galur keluarga dia. So kalau kata, sebab tu dalam kes-kes jin saka ni kita nak merawat, kita nak rawat susul galur dia. So kalau si cucu yang sakit, saya akan rawat si ibu dan ayah juga. So kalau ibu dan ayah sakit, saya akan juga mencari atuk dia. Kalau boleh kita nak rawat semua rantaian-rantaian tu. Kalau ada mak yang, ada nenek yang dan sebagainya, moyang dan sebagainya, moyang, atuk, ayah, anak, cucu, cicit, jika dapat rantaian-rantaian itu, kita akan rawat, akan ruqyah dan rawat ke semua rantaian tu. Manakala jin sihir tu dia akan mengenai orang tersebut sahajalah, orang yang dia tuju, dia akan tetap kepada seseorang yang dia diupah, disuruh sajalah. Kerap kali agak gangguan jin saka ni bentuknya halus, sedang sampai tahap dia macam tak percayalah, sebab macam saya cakap tadi tu lah, dia dah ganggu daripada kecil, boleh nampak bila dia sedih. Ada somebody, saya pernah ada kes, bila gangguan jin saka tu, di saat dia ada sedih ke ataupun dia bergaduh dengan suami dia, dia rasa seronok sebab dia rasakan ada makhluk lain yang datang teman dia, mendengar, berbicara dengan dia, sehingga kan kadang-kadang dia boleh berbicara dengan makhluk tersebut. Bila dia bercakap seorang-seorang, dia mendengar makhluk jin saka tadi menjawab dan kononnya menenangkan dia lah. Sedangkan gangguan jin sihir biasanya dia akan memberi kesan yang sangat jelas. Dia terus menjeritlah macam kita cakap tadi. Bila gangguan sihir ni dia terus sakit, dia terus busung, terus bengkak dan sebagainya.
Sebahagian jin saka akan mempertahankan tuan dia daripada serangan jin lain, termasuklah jin sihir. Tapi banyak kes yang saya jumpa, jin saka ni dia akan membiarkan jin sihir masuk. Kebanyakan kes yang saya jumpa, jin saka dia akan membiarkan jin sihir masuk. Bila jin sihir masuk, kita rawat, buang sihir, jin saka biar. Nanti ada orang hantar sihir, jin saka biar jin sihir masuk lagi. Jin sihir dirawat, buang keluar, nanti jin saka membuka lagi pintu untuk jin sihir masuk. Itulah berulang kali. Sampai last kali, banyak kes ada pesakit tu dia mendengar bisikan, dia kata, engkau ambil aku. Kata, engkau ambil aku, nanti baru aku akan buang semua sihir-sihir ni. Kata, engkau pergi berubat mana-mana, sihir ni tak akan putus, dia kata. Dia kata tak akan putus lah. Bukan tak akan putus sebab jin sendiri yang telah membiar dan membantu jin sihir untuk masuk. Sedangkan jin sihir ni dia memang datang untuk tuju lah. Dia memang nak ganggu pesakit, dia direct je. Okay. Jin saka juga biasanya dia akan membisikkan nasihat-nasihat yang nampak macam baik. Tapi ikhlas tak ikhlas tu kita tak boleh cakap lah. Biasanya jin saka ni dia akan cuba membisikkan perkara-perkara yang baik. Engkau ambil aku akan jaga engkau ambil aku akan jaga keturunan kau. Engkau ambil aku tak akan bagi, aku akan bagi kelebihan, engkau boleh mengubat orang, kau pandai mengurut. Dia akan memberikan nasihat-nasihat yang baik dan imbuhan-imbuhan yang baik lah. Sedangkan jin sihir ni dia memang attack, dia memang menyerang, dia tak akan bagi nasihat-nasihat yang baik, dia memang betul-betul akan menghancurkan saja. Jin saka biasanya dia akan mencari tubuh baru di kalangan ahli keluarga dia. Jin saka dia akan mencari tapak baru di antara ahli keluarga atau keturunan dia jika tuan dia sekarang ni meninggal dunia ataupun banyak kes yang dah sakit. Kalau kata tok dia tu ada ambil jin saka, bila di saat tok dia tu dah semakin tua, dah semakin sakit, semakin uzur, semakin nazak, maka jin saka ni akan mula mencari-cari, mengintai-ngintai tapak-tapak baru di kalangan anak-anak dia ataupun cucu-cucu dia. Sedangkan jin sihir dia akan mengikut tujuan asal dia lah. Kalau tujuan asal tu untuk memisahkan suami isteri, bila terlaksana je penceraian dan sebagainya, maka tugas jin sihir tadi sudah selesai. Kalau dia tujuan untuk sampai bagi sakit, busung dan mati dan sebagainya, di saat sakit tu sudah meninggal, maka tugas jin sihir tadi akan selesai. Okay. Kebanyakan kes-kes jin saka dia akan menimbulkan masalah-masalah dalam keluarga. Biasanya kes-kes jin saka ni sukar untuk kahwin. Okay, biasanya banyak kes tak menghalang daripada tuan dia untuk tapak dia tu untuk kahwin, ataupun kalau dah kahwin dia akan bagi tak dapat anak. Kalau dah dapat anak dia akan cuba pula bagi jadi suami isteri bergaduh dan sebagainya. So sedangkan jin sihir ni dia mengikut arahan daripada Tok Bomoh tadilah. Kalau Tok Bomoh tadi suruh buat bagi sakit, maka dia akan buat bagi jadi sakit. Kalau Tok Bomoh menyuruh jin tadi untuk bagi jadi berpisah suami isteri, maka itulah akan menjadi perpisahan juga suami isteri. Kalau jin sihir tadi nak bagi suruh merosakkan perniagaan bagi orang tak nampak, maka dia akan jadi tak nampak lah kedai dan sebagainya. Okay, itu sahaja hari ini perkongsian saya, perbezaan antara jin sihir dan jin saka. Okay, kita buka kepada sesi soal jawab. Saya nak keluar sekejap. Nanti Ustaz Sinar sambung sekejap untuk sesi soal jawab. Terima kasih Coach. Okey, bolehlah bersedia untuk soalan, sama ada boleh type sekarang soalan ataupun tekan raise hand. Lepas tu boleh bertanya secara lisan, dan ada saya nampak yang raise hand sahabat saya, saudara Yusuf. Okey, saudara Yusuf boleh teruskan bertanya secara lisan
teruskan. Apa soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sinar dan Coach Kamarul Azli, serta saudara-saudari semua. Saya ada satu soalan, Ustadz, dan dengan satu cadangan. Soalan saya begini, di zaman modern ini ada perawat yang dia menggunakan kaidah memagar rumah, ya, menggunakan semburan asid ataupun mungkin kalau penoreh getah mereka tahulah nama dia tuh cuka getah. Saya tidak ada bantahan dalam persoalan begini. Cuma yang saya agak bimbang ialah bahayanya asid itu apabila perawat mengajarkan kepada pesakit menggunakan bahan kimia tersebut untuk memagar luar rumah. So itu yang saya terkilan lah, kenapa ada perawat ajar begitu. Sedangkan benda itu bahan kimia yang amat berbahaya. Jika kita tidak secara berhati-hati ataupun yang ada ilmu menggunakan bahan kimia tersebut, kita tidak tahu bahan kimia itu kalau tempias kah, angin tiup kah, kita spray, lepas itu kadang-kadang angin tiup kah, terkena mata kah, apakah. Jadi aku takut boleh memudaratkan kepada pesakit tersebut lah. So soalan saya ingin bertanyakan bahwa apakah pandangan Coach dan Ustadz Sinar tentang penggunaan bahan yang tersebut berkenaan dengan menggunakan asid sebagai memagar rumah. Seterusnya saya ada satu cadangan. Cadangan saya begini, Google Meet ini kan berbayar. Jadi alhamdulillah ada kita diinfokan oleh Coach Kamarul Azli dan Ustadz Sinar bahwa ada orang sponsor bayaran Google Meet. So saya pun pikir bagus juga lah kalau ada orang sponsor lagi. Tapi saya bilang andai kata kalau tidak orang sponsor, bagaimana kalau macam kita buka satu akun baru untuk kepada sesiapa yang berminat, mungkin duit itu boleh kumpul-kumpul sehingga cukup dan boleh satu kaligus bayar untuk setahun. Kita buka awal. Yang duit yang Google Meet ini yang tiap-tiap minggu nih untuk kursus itu biar dulu. Untuk tujuan lain pula. Mungkin Ustadz Sinar mau upgrade komputer kah, apa-apa benda lain kah, itu biar dulu. Ataupun mungkin cadangan saya satu lagi mungkin 1 tahun kan ada 12 bulan, mungkin boleh buka 12 slot. Siapa nak sponsor untuk bulan 1, siapa nak sponsor untuk bulan 2. Mungkin dengan cara begini lebih meringankan lah. Kita pun tahu kan bukan semua orang yang berkemampuan lah, kebanyakan begitulah. Tapi kalau orang yang ada berkemampuan lebih, syukur alhamdulillah lah. So itu saja, mudah-mudahan Coach Kamarul Azli dan Ustadz Sinar dapat memberikan penjelasan lah. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Ustaz Yusof. Okay. Soalan mengenai penggunaan asid, penggunaan asid ataupun cuka getah dalam teknik rawatan ataupun lebih spesifik untuk pagar rumah. Ini memang sebenarnya dibolehkan. Kalau tak salah Ustaz Sarhan juga pernah mengajarkan tersebut. Cuma bila kita mengendalikan asid ataupun cuka getah ni perlu berhati-hati sebab dia barang chemical yang menghakis. So biasanya kalau untuk pengurusan ni perawat tu sendiri yang buatlah. Okay. Tapi kalau saya sendiri personally saya memang tak buat sebab benda tu bahaya. Sama ada kalau nak suruh pesakit buat lagilah bahaya sebab dia sendiri pun tak mahir dengan kaedah nak merawat ataupun memagar dengan asid tu. So kalau tanya saya, kita pilih kaedah yang lebih memudahkan dan lebih selamat.
Biasanya cuka makan pun sudah okey. Okay, kalau tanya saya, rukyahkan cuka makan dan kita taburkan cuka makan di sekeliling rumah. Cuka makan agak murah. Kalau cari cuka getah, asid getah, dia perlu menggunakan sarung tangan glove. Sarung tangan glove untuk asid ni pula kena sarung tangan glove yang bersesuaian. Kadang-kadang ada asid tu dia tak boleh dengan glove getah biasa. Dia kena spesifik. Dan juga kena pakai face mask dan sebagainya. Face mask tak boleh pakai face mask yang biasa untuk tu, dia kena pakai N95 dan sebagainya. So lebih bahayalah. Cuma dan biasanya juga kalau nak pakai kaedah asid ni dia spesifik saja, ataupun misalnya kita dah memang jumpa buhul sihir yang tertanam di satu spot yang tertentu, kita hanya curahkan asid di satu spot tertentu sahaja. Itu lebih sesuai lah. Kalau nak spray dengan asid satu rumah, saya sangat-sangat tidak menggalakkan. Boleh merosakkan cat-cat ataupun perabot-perabot dalam rumah. So biasanya dalam rumah cukup saya spray dengan air bercampur dengan garam pun sudah cukup. Kalau luar rumah, saya biasanya tabur garam bercampur dengan lada hitam pun sudah cukup. Cuma kalau ada yang nak pakai cuka, kalau yang dia rasa rumah dia tu kuat gangguan dia tu, boleh curahkan cuka makan. Cuka makan tu pun sudah cukup memadai. Kalau nak guna asid ataupun asid getah dan sebagainya tu, kalau nak guna pun hanya spesifik untuk spot yang kita jumpa buhul sihir yang tertanam sahaja. Jangan sesekali guna asid tu untuk sembuh-sembuh dan sebagainya. Bimbang mudarat, bimbang mudarat, bahaya asid tu. Okey, itu tambahan daripada saya. Okey. Bahagian yang kedua mengenai sponsor Google Meet. Untuk pengetahuan semua, yang setahun untuk 2023 ni memang telah disponsor untuk tempoh setahun. So buat masa ni kita tak buka lagi spesifik collection untuk Google Meet sebab untuk pengetahuan semua sumbangan infak yang kita dapat setiap minggu juga biasanya tidak begitu banyak. Terus terang saya beritahu, tidak begitu banyak. Dalam setiap minggu sumbangan hadiah daripada peserta tak sampai pun 100, kadang-kadang 3-40 sahaja. So untuk akaun Google ni, insya-Allah dia akan tamat lebih kurang dalam bulan 2 tahun depan. So insya-Allah pada bulan Januari baru saya akan open untuk sesiapa yang nak sponsor setahun. Saya akan buka terus sebab saya tak nak saya tak nak langgan bulan demi bulan. Lebih mahal. Kalau setahun tu, kalau tak salah saya dalam 250 ke 300 sahaja setahun. Saya akan buka untuk sponsor. Siapa yang nak sponsor, saya akan wawarkan nanti spesifik untuk setahun supaya saya sekali bayar langgan terus untuk setahun. Sebab Google Meet ni kalau kita nak buat tabung setiap bulan nanti cerewet sikit sebab saya akan langgan setiap bulan. Cuma bagi saya yang mana yang ada nak bagi sumbangan, teruskan sahaja sumbangan infak mingguan tu. InsyaAllah akaun tu akan masuk ke Ustaz Sinar. Kalau Ustaz Sinar sendiri tengok sumbangan tu banyak, insyaAllah Ustaz Sinar juga akan reservekan sebahagian daripada sumbangan tu untuk akaun Google Meet. Cuma buat masa sekarang ni Google Meet ni insyaAllah akan terus sehingga ke bulan Februari kalau tak salah saya, insyaAllah. Saya akan maklumkan semula nanti. Okey, Ustaz Sinar boleh untuk jawab soalan yang pasal asid tadi. Terima kasih Coach. Okey, yang berkenaan asid tu ada 3 poin utama yang perlu saya terangkan atau ulas. Pertama, apabila cara pagar rumah menggunakan asid ini, pertama peruqyah perawat ada belajar cara itu dan dia ingin ajar kepada pesakit, orang-orang yang dirawat. Pertama sepatutnya perawat itu tidak kira siapa pun ingin ajar cara asid ini, sama dia mahir atau tidak mahir dengan cara asid itu. Ingat balik dalam kita punya kuliah nih yang tajuk kaidah ruqyah ataupun adab-adab peruqyah. Apakah antara kaidah ruqyah atau adab-adab ruqyah?
keselamatan pesakit perlu diutamakan. Jadi peruqyah kena berfikir. Dia ajar pesakit ini, dia bukan orang yang ada belajar ilmu ruqyah mendalam. Mungkin istilah ruqyah pun dia tak tahu. Dia mungkin tahu dia mau rawat rumahnya atau anaknya. Kalau kita tanya diri kita, kita ajar, boleh kita jamin bahawa pesakit, orang yang di rumah tu akan selamat. Sedangkan asid kita tahu, asid ini amat berbahaya. Tidak payah dibaca apapun ke atas asid itu, dibaca ruqyah kah, dibaca jampi mentera. Asid itu berbahaya, kena kulit, hancur kulit. Ada berbahaya. Jadi kita ingin ajar benda yang berbahaya kepada pesakit dan keluarga mereka, sedangkan kita belajar ilmu ruqyah ni, dia mudah. Yang menyembuhkan adalah Allah. Yang melindungi sebuah rumah, sebuah keluarga adalah Allah. Dengan baca ruqyah saja, dengan spray air ruqyah di dinding rumah sudah mencukupi. Nak tambah seperti Coach Kamarul cakap, cuka makan boleh, cuka kurma boleh, cuka apple boleh, limau purut boleh, yang tidak berbahaya. Jadi pertama, poin tu kita kena nak ajar benda tu, kena fikir, boleh memudaratkan. Konon nak halau jin, tiba-tiba kita memudaratkan lagi pesakit dan keluarga mereka, terkena asid. Simba asid dan mereka bukan terlampau tahu sangat, disimba dengan satu baldi di dinding, tersentuh, masih basah, tangan tersentuh dinding, tersentuh asid, jadi masalah. Terus mereka buat laporan polis bahwa peruqyah itu, perawat itu telah memberikan ajaran sesat kepada mereka, perawat pun kena tangkap, kena siasat. Bukan sekadar dia dapat musibah, perawat-perawat lain pun akan kena tempias, dipandang serong, dipandang dia kata 2 kali 5, tidak guna akal fikiran. Itu satu poin pertama. Poin kedua, yang memang ada dalam ilmu-ilmu perawatan ni, dalam perguruan tertentu mengajar cara menggunakan nak merawat menggunakan asid, cuka getah. Ada yang mengatakan kalau kita selalu nampak najis binatang di depan rumah, kemungkinan bukan sekadar tu binatang anjing buang air besar depan rumah, tapi sebenarnya ada unsur sihir. Jadi tempat yang ada najis itu sudah dibersihkan, disimba dengan cuka getah dan sebagainya. Kalau nak buat seperti yang ni, Coach kata, peruqyah yang memang dia ada belajar ilmu tu, dia buat sendirilah. Dia sendiri yang buat. Kalau ilmu dia begitu, hanya boleh dirawat, boleh di dinding rumah dengan cara begitu. Dia tidak ada belajar bahawa dengan air ruqyah pun sudah mencukupi, dengan cuka makan pun dah mencukupi. Dia punya peguran begitu. Dia buat sendirilah. Dia buat sendiri, dia beli cuka getah, dia simba di tempat yang sesuai, ataupun seperti yang Coach katakan, di tempat di mana dijumpai buhul sihir. Contohnya, dia buat sendiri. Jadi kalau terkena asid, dia sendiri yang terkena asid lah. Tidak memudaratkan pesakit dan lain, biar dia sendiri saya yang kena lah. Tapi sepatutnya dia tidak kena lah sebab dia berpengalaman. Poin ketiga, inilah yang dikatakan, yang saya sampaikan tadi, ada setengah perguruan atau setengah perawat, dia beranggapan satu jenis sihir mesti rawatan dia begini. Kalau rumah ada masalah sihir jenis ini, mesti dia punya rawatan dengan simbah cuka getah, spray cuka getah di luar kawasan rumah. Tiada cara lain. Itulah satu-satunya cara penyelesaian. Jadi ini perawat yang berpegang kepala begitu. Satu jenis sihir, ini dia punya rawatan. Jenis ini ayat yang perlu dibaca. Jadi kaidah kita, siapa yang ikut kumpulan kita, ikut kita punya grup, kaidah kita adalah simple. Ruqyah itu simple, boleh dilakukan bukan hanya oleh peruqyah berpengalaman, oleh orang awam pun
boleh. Kalau kita hanya pandai baca Fatihah, kita baca Al-Fatihah pun itu boleh menjadi satu ruqyah. Yang penting niat, dan ada beberapa lagi syarat dah. Ruqyah itu simple. Jadi inilah yang contoh itu adalah poin seperti yang saya sebutkan yang ketiga ini, yaitu ada orang beranggapan satu jenis penyakit, satu jenis sihir, mesti itulah rawatannya, tidak boleh cara lain. Mesti ada sediakan cuka getah. Untuk lagi rawatan lain, cuka makan. Untuk rawatan lain mesti mandi air bunga, contohnya. Jadi itu yang berkenaan persoalan cuka getah ni. Dan jadi kesimpulannya saya nasihatkan siapa yang ikut grup ini, yang kita ajar bahwa ruqyah itu mudah, jangan ikut cara itulah. Kalau ada keluarga kita diajar cara itu, kita nasihatkan mereka, saya ada belajar dalam grup rawatan Islam, tidak perlu guna cuka getah, kita gunakan cuka makan, cap ayam yang popular di Sabah, guna itu pun dah mencukupi. Tambahan yang berkenaan dengan cadangan itu, daripada saya yang cadangan tentang melanggan Google Meet untuk tahun hadapan, saya bersetuju dengan Coach Kamarul jika kita punya tempo bulan Februari, nanti sebaiknya Coach Kamarul nanti bulan Januari akan buka untuk siapa yang ingin, sama ada satu individu yang ingin sponsor ataupun beberapa ahli kumpul dan bank in ke akaun Coach Kamarul untuk melanggan terus, dan sebaiknya 1 tahun. Jadi kita hanya tiap-tiap minggu yang kita pikir untuk kuliah, daripada nak fikir setiap bulan cukupkah duit terkumpul untuk melanggan setiap bulan tu, dia lebih baik terus setahun. Dan betul lah kata Coach Kamarul, pada permulaan saja orang bersemangat bagi hadiah kepada kami, bolehlah beli nanti lepas kuliah pergi makan nasi ayam ke, atau ujung minggu nak makan nasi biryani dengan sumbangan, tenang hati. Tapi sekarang mungkin sumbangan yang ada boleh guna untuk beli Maggi, bukan Maggi sekarang, beli Indomie. Sebab betul saya kata sebagai Coach Kamarul, ada tu masa sumbangan kita dapat cuma RM10, RM20. Jadi tapi kita faham lah kalau memang ada orang yang kurang kemampuan, kita sudah cakap kita punya sesi ilmu kita ni adalah percuma. Cuma saya kesian lah sebab ada tu yang saya tahu yang konsisten memberi sumbangan. Dia memberi sumbangan, saya sebab kalau ramai memberi sumbangan, setiap orang memberikan sumbangan dengan jumlah yang kecil, RM10 kah, atau memang orang susah RM5 kah, jadi tidak terasa terbeban berbanding dengan 1-2 orang saya memberi sumbangan setiap minggu. Macam kesian juga kepada dia lah. Coba kami ucapkan terima kasih. Ada yang ikhlas, siapa yang saya sebut nama dia, yang saya tahu dia selalu menyumbang, malah menghadiahkan buku lagi. Dia beli buku soft copy, PDF tentang ruqyah, dan dia hadiahkan kepada orang lain. Jadi saya ucapkan terima kasih. Itu tambahan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, soalan, apa perkaitan ataupun hubungan buku sihir dengan khadam jin sihir? Adakah sihir tidak berkesan tanpa buhulnya? Okey, ini memang asas. Kita kena faham dulu apa itu tafsiran sihir. Para ulama telah memberi tafsiran bahawa sihir ini merupakan satu ikatan atau jampi, yang ikatan dan jampi ini berhubung juga, dibantu oleh jin dan syaitan, barulah menjadi sihir. So kalau tak ada ikatan, tak ada jampi, tak ada jin, dia tak jadi sihir. Kalau hanya ada ikatan sahaja, tanpa jampi, tanpa mentera, dia hanya menjadi macam konon-konon doa kuno sahajalah, sebab dia tak melibatkan jin. Bila melibatkan jin, itulah baru akan menjadi sihir. So ini memang tafsiran dia. Ini memang ulama sendiri yang telah menjelaskan tafsir itu tersebut, definisi tersebut. Tuan kena betul-betul fahamkan dahulu definisi apa itu sihir. Sihir itu merupakan satu ikatan atau jampi
yang akan dibuat oleh si tukang sihir dan dibantu oleh syaitan. Syaitan dan juga jin lah. Okey. Ini memang tafsir dia. Okey. Itu jawapan saya. Tak Sinar ada nak tambah? Okey coach, terima kasih coach. Untuk soalan ni saya setuju dengan jawapan coach, tapi saya bawa Kalau ni kita skip je, banyak je soalan lain. Ya. Tapi kita bawa kepada soalan ni, dia seolah-olah dia bolehkah berlaku sihir tanpa buhul? Dia begini. Itu boleh. Itulah maksud dia. Jadi begini. Sihir ini dia ada rukun-rukun dia, ada syarat dia baru boleh berlaku. Antara dia ada perjanjian yang orang belajar sihir dengan setan. Dan dia ada perlu melakukan ritual. Coba bayangkan, bolehkah seorang dia menyihir orang tertentu, dia tidak ada baca, seperti kau cakap, dia tidak ada baca mantra, dia tidak ada buat perjanjian dengan jin, dia duduk diam-diam, berlaku sihir. Dia niat saja, oh semoga orang tu kena bala, lumpuh, semoga orang tu jatuh cinta dengan saya. Jadi tidak akan berlaku sihir kalau syarat-syarat itu tidak dipenuhi. Sihir ni ada ilmunya. Jadi sudah dikaji ulama atau yang pakar tentang sihir yang berpengalaman peruqyah, bahwa ada dia punya syarat tu baru berlaku sihir. Jadi antara syaratnya yang daripada pengalaman, dia memang sihir ni ada ritual dia, ada benda yang perlu dilakukan. Dibuat patung vudu, dibuat macam bentuk zimat-zimat, petak-petak. Baru setan ingin membantu tukang sihir. Dan kenapa dia buat syarat-syarat begitu? Setan buat syarat-syarat begitu untuk supaya orang melakukan syirik. Itu tujuan utamanya, melakukan syirik, tapi saya tidak akan uraikan panjang. Itu antara syaratnya. Jadi bila melakukan syirik, barulah setan membantu, barulah berlaku sihir. Jadi itu tambahan dari saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, soalan seterusnya. Mengapa jin saka yang mana pada dulunya berkawan dengan nenek moyang, tapi sekarang mengganggu dengan anak cucu? Nama pun jin saka ni merupakan jin dan syaitan. Dulu dia tolong, konon-kononnya dia tolong dan berkawan dengan nenek moyang kita, sebab nenek dan moyang kita biasanya bagi makan. Bagi berteh jagung, bagi telur rebus, ada yang kes-kes dia bagi makan darah, dia bagi keguguran anak dia untuk dijamu kepada jin. Ada upah-upah yang dulu-dulu nenek moyang kita buat. So bila dah sampai ke zaman anak cucu, tak ada siapa lagi yang sanggup nak jaga, tak ada siapa lagi sanggup nak bagi makan. Kita kena faham, pertolongan daripada jin ni dia bukan free. Jin saka ni datang dekat kita, datang tolong, kononnya tolong untuk nenek dulu-dulu, bagi jadi bomoh ke, bagi jadi pandai bidan ke, murut ke, bukan free. Ada upah dia. Jin tadi telah pun dijamu, telah pun diupah dengan perjanjian dia itulah. Ada yang upah dengan mentera-mentera, ada yang dengan upah dengan darah, ada yang upah dengan telur, berteh jagung. Yang lebih teruk sekali, dia upah dengan mendapatkan bunuh bayi dan sebagainya, bunuh janin dan sebagainya. So bila zaman anak cucu sekarang, siapa lagi yang sanggup nak jaga benda tu, nak bagi makan benda tu? So jadi maka jin saka tadi dia akan ganggulah. Tambahan pula waktu tuk-tuk kita tu cakap, dia ambil perjanjian, aku akan bagi kamu makan hingga bertahun-tahun, hingga 7 keturunan dan sebagainya. So dia tuntutlah perjanjian dia tu balik kepada anak cucu. Anak cucu yang dah masuk keturunan ke berapa ni mungkin dah tak tahu dah lagi. Dah tak tahu pun apa dulu yang tok dia buat perjanjian dan sebagainya. Itulah yang berlaku sebenarnya. Okey. Ada Ustaz Sinar nak tambah? Terima kasih Coach. Ada tentang ni yang cuba ada digunakan, kenapa sekarang mengganggu anak cucu. Kena faham, jin saka, katakan moyang kita dulu di zaman dahulu, dia ada buat perjanjian dengan jin untuk jaga kebun. Sebab dulu tidak ada security guard yang boleh dibayar macam sekarang, bank ada bayar upah security. Jadi dia buat perjanjian dengan jin, jaga dia punya kebun, jaga rumah apabila dia pergi ke kampung yang lain, sepurnama, 2 purnama. Jadi perjanjian mereka dengan jin ini akan jaga anak cucu, jaga.
bukan mengganggu. Tetapi jin ini pun jin ini dia bukan kucing, dia bukan anjing, tiada akal fikiran. Jin ini adalah makhluk mukhalaf, ada akal fikiran. Jadi jin ini sama ada jin yang dulu sampai sekarang masih hidup sebab jin panjang umur, ataupun jin ini pun berkahwin ada anak cucu, dia pun berikut anak cucu yang nenek moyang kita. Dia punya cara berpikir, dia bukan nak mengganggu anak cucu. Kononnya dia ada perjanjian dengan nenek moyang dulu, yaitu ingin menjaga anak cucu. Tapi kena ingat, kita dijadi daripada tanah, jin dijadi daripada api. Kita tidak boleh bersatu, bukan sama molekul kita. Jadi jin ini kononnya nak menjaga, tapi cara mereka menjaga itu yang salah. Dan jin ini dia ada akal pikiran, dia bukan macam kucing dipanggil, dia datang, dibagi makan, sudah mencukupi. Jin ini ada akal pikiran. Dia dah lama ni, dia tengok kita dari bujang, lepas tu berkahwin, ada anak. Lepas tu dia marah dengan kita. Dia kata anak orang ni kurang ajar. Pasti main game, bila ditegur oleh mama bapa tidak dengar cakap. Patut dia tampar, dia pukul anak ni. Tapi terlampau kasih manja anak. Jadi tu dia akhirnya cuba mengatur kehidupan yang keluarga tu. Dia yang pergi tampar anak tu. Anak tu jadi demam seminggu. Demam panas. Rupanya ditampar oleh jin. Sebab jin tu kata merasakan tak betul cara ibu bapa tu jaga. Jadi sepatutnya dipukul. Bukannya dibiarkan anak tu kurang ajar dengan ibu bapa. Jadi sakit. Asalnya dia bukan niat untuk mengganggu, mencederakan. Tetapi akhirnya bila dia telah lama dengan kita, dia akan cuba mengatur kehidupan kita. Di sanalah akan timbul masalah-masalah. Jin di alam gaib cuba mengatur kehidupan kita manusia. Sepatutnya kita manusia yang mengatur kehidupan kita. Di situlah yang jadi pemahaman kita terganggu. Sebenarnya niat dia bukan mengganggu. Apabila disuruh halau, dia kata, saya ni keluarga mereka, bah. Kenapa saya dihalau? Saya dah berjanji setia dengan nenek moyang dia dulu, zaman Parameswara, zaman pendekar Hang Tua. Ini dia nak jaga mereka. Jadi kenapa saya sekarang dihalau oleh anak cucu? Sebenarnya dia niat menjaga, tapi cara dia boleh menjadikan pesakit jadi sakit, kena darah tinggi, anak jadi demam. Sebab dia pun cuba mengatur. Dan kadang-kala bila anak tu dah besar, dia jatuh cinta pula dengan anak orang yang dia dampingi. Jadi timbullah konon istilah gangguan. Sebenarnya dia berniat untuk kononnya menjaga, tapi timbul kesan-kesan sampingan lain. Jadi itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada coach. Silakan coach. Okey ya, masa sudah pukul 11, saya akan jawab ringkas dan padat saja untuk tidak lanjutkan masa sangat. Okey, soalan ketiga, ada tak perbezaan setelah diruqyah, kerasukan saka, kerasukan sihir atau gangguan bertablis semasa kerasukan? Okey, bab reaksi semasa rawatan ini sukar untuk kita bezakan. Dia tak ada SOP yang tetap. Bukan semua kes dia mesti kerasukan. Bukan semua kes dia mesti berdialog, bercakap. Ada kes saka dia tak berdialog pun, dia tak bercakap pun. Dia muntah ataupun sendawa saja. So ini dia nak bezakan tu pun kalau sebab tu susah nak cakap. Sebab reaksi ni bukan semestinya berdialog saja. Kadang-kadang dia sekadar menggeletar dan keluar macam tu saja. So sama ada sihir menggeletar keluar pun boleh, saka menggeletar keluar pun boleh. So maksudnya kita tak ada satu guideline yang mesti tepat. Kalau muntah, sihir. Kalau menggeletar, saka, tidak. Sama saja. Bergantung atas jin tu sendiri. Ada jin yang memang mudah untuk bercakap. Dia bercakap lah. Tak kira lah jin tu sihir ke, jin tu saka ke, dia bercakap lah. Ada jin saka yang memang dia suka bercakap. Tak kira lah dia sihir ataupun saka, dia tetap akan bercakap. So banyak juga, tapi majority case jin tu dia sekadar keluar sahaja. Dia muntah sahaja. Dia tak bercakap pun. Dia sihir ke, dia saka ke, dia santau ke, dia hanya keluar sahaja. Hanya sebahagian kecil sahaja yang kita ruqyah dia akan reaksi. Ini orang hantar, ini Tok Bomo, ini Tok Cha. Hanya sebahagian kecil sahaja. Itu bergantung kepada dialog yang dia cakap tu lah. Kalau dia dialog tu dia beritahu daripada keturunan, dia cara berdialog melalui keturunan lah. Kalau dia berdialog beritahu kata si fulan hantar sihir dan sebagainya itu, maka based on dialog tu kita tahu itu sihir. Tapi macam saya cakap, sebahagian kecil sahaja yang akan ada reaksi berdialog ni.
Saya boleh katakan kalau 20 orang pesakit yang kita ruqyah, hanya seorang sahaja yang akan berdialog, tak kiralah sihir ataupun saka. Yang lain-lain hanya sendawa, muntah, menangis ataupun menggeletar, itu sahaja. Okey, Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Saya mengikut jawapan Coach, sama jawapan, dan untuk soalan ini saya tidak ada tambahan. Teruskan Coach. Okey, ada soalan seterusnya, ada 4 soalan. Soalan yang pertama, bagaimana nak merawat sihir di dalam tubuh? Contoh penggunaan herba dan makanan sunnah. Yang kedua, soalan jika kaki kita terpijak barang sihir tanpa disedari dan timbul gatal-gatal di tubuh, bagaimana nak merawat dia? Yang ketiga, adakah jin saka akan terkesan jika membaca ayat-ayat sihir? Okey, nanti saya akan jawab juga semua sekali. Saya baca soalan dulu. Jika ada 2 jenis jin dalam tubuh, jin sihir dan jin saka, yang mana satu perlu dirawat dahulu mengikut pengalaman? Okey, saya jawab soalan yang pertama dulu. Okay, soalan yang pertama, bagaimana nak rawat sihir di dalam tubuh? Contoh penggunaan herba dan makanan sunnah. Okey, biasanya bila kita buat sesi rawatan secara berdepan dengan perawat, itu rawatan daripada luar. Perawat baca sambil picit, sambil tepuk, sambil ketuk. Kita menyerang, perawat menyerang daripada luar kepada badan pesakit. Manakala menggunakan herba, makanan sunnah, air jampi, madu, minyak zaitun merupakan kita lawan pula daripada dalam. So maksudnya bila kita minum air jampi, kita ambil madu, kita amalkan minyak zaitun, minum buah delima, kismis, kurma. So bahan-bahan dan makanan sunnah ni bila kita dah ruqyah dan kita konsum, kita makan, maka kita melawan gangguan jin tu daripada dalam pula. So rawatan jumpa dengan peruqyah pun kita buat, kita lawan daripada luar. Rawatan dengan menggunakan bahan-bahan dan makanan sunnah pula kita lawan daripada dalam juga. 2 in 1 kita kena lawan dengan pesakit tadi. Okay, ini jawapan yang pertama. Okay, soalan yang seterusnya, jika kaki kita terpijak barang sihir tanpa disedari dan timbul gatal-gatal, bagaimana cara nak merawatnya? Yang pertama, tetap buat rawatan ruqyah secara berdepan dengan perawat. Okay. Yang keduanya, boleh dibantu dengan produk-produk. Boleh sapu minyak bidara, boleh sapu bam bidara. Misalnya kalau macam produk saya ada jual bam bidara. Boleh sapu bam bidara di tapak kaki ataupun di tempat-tempat yang sakit. Untuk tapak kaki juga boleh juga rawatan dengan merendamkan kaki dengan garam bukit. Kena tengok balik nota-nota saya. Rawatan rendam kaki dengan garam bukit. Itu antara kaedah untuk merawat kalau yang melibatkan kita terpijak ataupun sakit-sakit timbul gatal-gatal pada kaki. Okey. Adakah jin saka juga akan terkesan jika kita membaca ayat-ayat sihir? Sebab tu dalam kaedah rawatan saya tak suka nak membezakan jin sihir atau jin saka. Saya baca semua. 20 kelompok ayat-ayat ruqyah tu saya baca semua. Sebab kadang-kadang ciri-ciri jin saka dan ciri-ciri jin sihir tu sangat mirip dan saling bertindih antara satu sama lain. Soalan 2 dan soalan 3 ni kita boleh gabungkan sekali. Antara 2 jenis jin dalam tubuh badan pesakit, jin sihir dan jin saka, mana yang dirawat mengikut pengalaman dahulu. So kebanyakan kes memang jin saka dan sihir ni dia bertindih. Dia saling membantu each other untuk bagi sakit-sakit. So kita baca sahaja ke-20 kelompok ayat-ayat ruqyah asas tu, insya-Allah semua akan terkena. Jin saka pun akan kena, jin sihir pun akan kena. Jin hutan juga, jin liar juga akan terkena kalau dia ganggu. So dan sebabnya kalau bab saka dan bab sihir ni, kalau negara Arab dia tak ada istilah saka pun, dia sihir juga. Cuma istilah kita Nusantara Melayu ni, jin saka ni adalah jin keturunan. Tapi dalam Al-Quran tak ada sebut pun pasal jin saka. Sedangkan saka tu perjanjian jin tu indirectly dia juga merupakan sihir yang dilakukan oleh nenek moyang untuk mengawal jin. So maksudnya bila kita baca ayat ruqyah, insya-Allah kalau kita baca semua, insya-Allah akan terkesan semua. Tak kisahlah jin tu jin apa. Sebab tu ada sesetengah perawat dia terlalu spesifik. Bila dia tengok jin saka dia baca yang ni sahaja. Bila tengok jin sihir
dia baca itu saja. Misalnya kalau saya dan Ustaz Sinan, kami tak memilih, kami membaca semua. InsyaAllah kena. So antara jin saka dan jin sihir yang mana yang nak dirawat dahulu ni juga, dia tak ada spesifik SOP juga. Kita tengok saja atas pesakit tu berbeza-beza. Ada masa dan ketika bila kita ruqyah pesakit, jin sihir naik dulu. Maka kalau jin sihir yang naik berdialog dulu, maka kita rawat yang tu dululah. Kalaulah kita ruqyah, jin saka tu yang naik dulu, bagi tahu dia sayang, bagi tahu dia dari keturunan, maka itu yang kita pujuk-pujuk dan dakwah untuk keluar dahulu. Kita tak ada semestinya mesti yang mana dahulu. Kita tengok mana simptom yang keluar dahulu ataupun simptom yang lebih banyak, yang lebih mudah untuk kita selesaikan, itulah yang kita selesaikan dahulu. Kalau kes sihir misalnya dah memang kita terjumpa barang-barang buhur sihir dan sebagainya, maka kes sihir itu yang lebih mudah untuk kita selesaikan dahulu. Andai kata kita terjumpa barang-barang peninggalan tok nenek pula dahulu, jumpa keris dulu, ada keris, ada pedang yang boleh kita musnahkan dahulu, maka itu yang kita musnahkan dahulu. Kita mengikut apa yang kita diagnose, kita jumpa yang mana, itu yang kita selesaikan dahulu. Okey, itu jawapan daripada saya. Okey, untuk saya ringkaskan. Okey, soalan pertama, bagaimana nak merawat sihir dalam tubuh, contoh penggunaan herba dan makanan sunnah. Jawapan saya sama seperti yang Coach Kamarul bagi, saya ikut jawapan Coach Kamarul. Soalan kedua, jika kaki kita terpijak dan kita timbul rasa gatal-gatal di tubuh, apakah caranya? Jawapan saya, buatlah terapi ruqyah mandiri detox 7 hari, guna minyak zaitun campur dengan habatus sauda, sapu di badan atau malam hari sebelum tidur, sapu seluruh badan, buatlah selama 7 hari. Soalan ketiga, adakah jin saka terkesan jika membaca ayat-ayat sihir? Jawapannya, iya, boleh terkesan. Keempat, jika ada dua jenis jin, mana satu yang dirawat dahulu? Jawapan saya sama dengan jawapan Coach Kamarul. Saya ikut jawapan Coach Kamarul. Itu jawaban daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, insyaAllah soalan terakhir untuk malam ni. Assalamualaikum dan Ustaz. Jika kita muntah keluar ulat, muntah keluar rambut, kahak yang bentuknya lain, keluar seperti kayu halus, semut, warna hitam. Pernah saya mimpi baby, kena patuk ular, mimpi orang dah meninggal, mimpi laut buang air. Boleh jelaskan? Masa di ruqyah saya menangis. Apa yang puan alami itu jelas, itu gangguan jin. Okey. Jelas apa yang puan alami itu gangguan jin. Cuma sama ada itu sihir ataupun itu saka, wallahu alam. Kita fokuskan saja untuk buat rawatan. Sihir itu juga daripada jin. Saka itu juga daripada jin. So kesemua ayat-ayat ruqyah yang kita bacakan tu adalah untuk gangguan jin. InsyaAllah kalau baca sahaja 20 ayat asas ruqyah tu, dia akan merangkumi semua jenis gangguan. InsyaAllah akan selesai masalah puan. Sebab nanti kita terlalu mencari-cari sangat. Ini sihir ke, ini saka ke, tak ada. Jin saka juga boleh muntah keluar ulat dan rambut. Jin sihir juga boleh muntah dan keluar rambut. Okay. So maksud saya, jangan kita melihat kepada apa yang kita keluar. Bagi saya, kalau dah muntah, keluar habuk ke, keluar kayu ke, keluar kahak ke, alhamdulillah, Masya Allah. Muntah itu merupakan satu proses untuk kita mengeluarkan benda-benda kotor di dalam badan kita. Mudah-mudahan bila kita muntah, keluarlah segala gangguan jin. Tak kira lah keluar jin saka ke, keluar jin sihir ke, jin santau ke, keluar tu merupakan satu petanda yang baik. Akan memudahkan urusan kita untuk sembuh. Seperti yang saya cakap tadi, kebanyakan kes sakit dia bercampur-campur antara jin sihir, jin saka, jin asyik, jin hutan, jin laut, macam-macam ada. So kita rawat saja, fokuskan sahaja kepada rawatan dan fokuskan juga kepada amalan, fokuskan kepada minum air jampi, mandi air jampi dan konsumsi herba-herba sunnah untuk kita bersihkan tubuh badan kita. Jangan terlalu kita sempitkan pemikiran kita, ini sihir ke, ini saka ke. Kesemuanya adalah gangguan jin. Ini cara saya lah.
So saya tidak suka sangat nak mentakwil ini sihir yang tertanam, ini sihir yang tergantung, ini sihir pemisah, ini sihir pembenci. Kita fokuskan saja untuk rawatan. Sebab kalau sihir pemisah pun saya baca 20 ayat, santau pun saya baca 20 ayat, saka pun saya baca 20 ayat, baby menangis saya baca 20 ayat, bergaduh suami isteri juga saya baca 20 ayat, gementar untuk masuk exam saya baca ruqyah 20 ayat juga. Okay. Saya memang tak memilih-milih ayat ni. Saya baca semua 20 ayat seperti mana yang saya tulis di dalam buku saya. So, untuk puan, apa yang puan alami tu jelas itu gangguan jin. Cukup jelas itu gangguan jin. Mimpi baby, mimpi ular, mimpi orang meninggal, muntah pula keluar reaksi semasa diruqyah. Jelas itu ada gangguan jin. So, fokuskan saja untuk rawatan dan amalan seharian. Okay. Ustaz Sinar nak tambah? Okey, taman saya rawatlah puan dengan minyak zaitun yang telah diruqyahkan dicampur dengan batu sauda, tuang sapu di muka, tuang sapu di rambut, tuang sapu di badan, di dada, sapu di kemaluan, sapu seluruh badan sebelum tidur. Besok bangun mandi. Pergi kalau kerja lepas sebaik subuh pergi kerja, atau air ruqyah, spray di mulut, buka mulut, spray di mulut. Boleh kalau botol begini boleh bawa dalam beg tangan pergi kerja, di tempat kerja spray, dalam kereta spray di mulut. Jadi ini antara rawatannya. Yang penting istiqamah. Buat hari ini, esok, 1 minggu, 30 hari, 60 hari, 90 hari. InsyaAllah kalau dah 90 hari buat secara istiqamah, akan ada, tidak pun 100% sembuh, akan ada tanda-tanda positif ke arah kesembuhan. Itu jawapan daripada saya. Saya serahkan kepada coach semula. Okay, Alhamdulillah. Jam pun dah pukul 11 suku. InsyaAllah kita tutup sesi soal jawab. Saya serahkan kepada Ustaz Sinar untuk kata-kata penutup. Kemudian saya akan tutup majlis. Terima kasih coach. Terima kasih semua. Terima kasih yang memberikan cadangan. Terima kasih yang bertanya. Dan minta maaf sekiranya ada jawapan kami tidak berkenan di hati. Ada jawapan kami yang kedengaran kasar. Ada yang kami mungkin tersasul menjawab. Kami manusia biasa. Dalam majlis live ini, kadang-kadang kita tidak menyusun, kita tidak ada skrip. Kadang-kadang kita terlepas cakap dan sebagainya. Sebenarnya ada tersasul bahasa dan sebagainya. Hanya kami mohon maaf jika ada yang kesilapan kami lakukan. Dan kami amat berterima kasih walaupun yang hadir tidak ramai, tapi soalan banyak pula malam ini. Terima kasih semua dan terima kasih cadangan-cadangan yang diberikan. Semoga Allah merahmati kita, memurahkan, menambah rezeki kita dan melindungi kita semua sekeluarga. Semoga kita dapat teruskan kuliah-kuliah kita, berkongsi ilmu ini sehingga tahun hadapan. Dengan itu saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan kan Coach. Silakan. Okay. Just untuk info, saya dah paste di grup Telegram berapa bayaran yang perlu dibayar untuk setahun, iaitu Google One ni. Untuk setahun langganannya adalah RM430 setahun. So insyaAllah kalau ada yang nak sponsor ataupun memberi sumbangan, bermula Januari tahun depan. So sebab insyaAllah dia punya subscription ni dia akan tamat pada 3 Februari. Okay, 3 Februari tahun 2024. Okay, so insyaAllah terima kasih kepada semua peserta. Alhamdulillah soalan-soalan malam ni agak menarik. Sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan insyaAllah. Sungai Tiram di mana? Di Johor Bahru. Okay. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu depan. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan kami para admin. So insyaAllah saya tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah An-Nas. Okay, Alhamdulillah sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih semua kepada tuan-tuan dan perempuan.
dah boleh saya tutup materi dah. Okay. Saya dah stop recording dan kita boleh left group.